Aku sebagai hamba. Jadi situ cari, aku sebagai hamba. Apa yang patut aku buat sebagai hamba? Ya. Hamba ini kena patuh pada Allah. Jadi apakah kerjaya aku, tujuan hidup aku agar aku mudah untuk taat kepada Allah, jadi hamba yang terbaik. Ada orang kata, oh, kalau aku jadi cikgu, buat dengan terbaik, mengajar, sebab yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar atau orang mengajar, atau membantu orang belajar atau membantu orang mengajar. Walaupun itu dalam asal usulnya hadis itu adalah konteks Quran, belajar ilmu Quran, tapi ulama kata boleh lebar luaskan kepada ilmu yang baik-baik. Ya, sebab yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar. Asal usulnya adalah belajar Quran, mengajar Quran, ya, membantu orang belajar Quran, membantu orang mengajar Al-Quranul Karim. Itu asal usulnya, ya. Kenapa Allah cipta kita? Kenapa Allah cipta kita? Kita nampak pemain bola, pemain basketball. Mungkin Tuhan cipta mereka untuk, itulah true calling mereka. So, bila kita buat kajian, macam mana kita nak tahu sesuatu bidang, sesuatu kerjaya, sesuatu matlamat hidup itu adalah sebab Allah cipta kita. Jadi kata para ulama, antara kriteria kita nak tahu kita ni true calling agar dapat kebahagiaan yang hakiki, aku bersyukur Allah jadikan aku untuk gini. Nabi tahu, Nabi diberikan wahyu oleh Allah, dia sebagai Rasulullah, ya, sebagai hamba Allah, ya, dan tapi Allah juga bagi kita gambaran sedikit, ya. Aku mencipta manusia sebagai ibadur rahman, sebagai hamba, ya, sebagai khalifatullah fil ard, khalifah atas muka bumi, dan sebagai da'i lah untuk menyampaikan. Itu sebagai asas untuk mencari true calling. Kata ulama, untuk mengetahui sesuatu bidang itu, suatu kerjaya itu, sesuatu matlamat hidup itu, kita true calling. Sebab Allah cipta kita. Pertama, kita memang minat bidang itu, bidang kerjaya itu, mengajar, membina bangunan, ya, nak berdakwah, ya, memasak, ya, berniaga. Kita seronok sangat, kita suka sangat bidang itu. Kita ada bakat, ya, dan kita mudah belajar bidang itu, ya, dan kita dapat kepuasan bila bertindak cemerlang dalam bidang itu. Ya, orang yang true calling jadi pelukis, dia sangat bahagia maksimum kalau dia dapat tamatkan lukisannya. Ya, dapat satu je, walaupun mungkin tak dijual pun, ya. Semacam cerita Man, ya, dia lukis, ya, tentang orang yang kat wheelchair tu, ya. Dia lukisnya bukan untuk dijual, tapi dia cukup bahagia. Orang nak beli ratus ribu pun dia tak nak jual. Jadi kita tengoklah, so apa dia true calling kita? Kenapa Allah cipta kita? Kata Nabi Isa AS, wahai Allah, aku bersyukur kepada Engkau yang telah menjadikan, ya, berbagai-bagai jenis manusia di sekitarku. Ada yang sayang ke aku, ada yang benci ke aku, ada yang tolong aku, ada yang cuba nak membunuh aku. Sesungguhnya wahai Allah, setiap manusia di sekitarku adalah aset bagiku. Wow. Ya. So doa itu tentang Nabi Isa AS bersyukur tentang semua orang yang di sekitarnya. Ya, sebabnya sekarang orang muda-muda, orang moden, orang sarjana baru kata, setiap orang yang datang kepada kamu adalah aset bagimu. Orang yang baik akan memberikan kamu bantuan. Orang berilmu akan memberikan kamu pengetahuan, pendidikan. Orang yang jahat akan memberikan kamu pengalaman. Orang yang jahil berikan kamu peluang untuk jadi pendakwah ataupun mengajar. Jadi semua orang yang datang ke kita adalah baik untuk kita. Termasuk orang yang nak aniaya kita, adalah baik untuk kita. Soalnya bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditikam, sahabat-sahabat bertanya, siapa yang tikam kamu, wahai Umar? Ya, jangan apa-apakan dia, aku telah maafkan dia. Aku dengar Nabi berkata, barang siapa yang kena bunuh dan mangsa memaafkan
si pembunuh, maka dia, si mangsa akan terus masuk ke syurga tanpa hisap. Aku telah maafkan dia. Sekarang pergilah pada Aisyah untuk minta izin kepada Aisyah supaya aku dapat disemadikan sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu peristiwa yang sangat luar biasa, ya. Artinya kita ingat bahawa semua orang adalah aset, ya. Jadi kita ni aset kepada dunia. Dunia sekarang 8 bilion. Walaupun dunia ada 8 bilion manusia, ramai sangat tu. Tapi tanpa kita, dunia tak sempurna. Tanpa kita yang seorang ni daripada 8 bilion, kita seorang je, kerdil. Kat Malaysia orang tak tahu pun. Tapi tanpa kita, dunia tak sempurna. Kenapa pula? Sebab kalau dunia sudah cantik, sempurna tanpa kita, kenapa mesti Allah cipta kita? Allah cipta kita untuk mencantikkan, melengkapkan dunia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Jadi Allah cipta kita bukan main-main, ada sebab. Dan setiap apa yang kita lakukan akan bertanggungjawabkan, akan disoal nanti. Ya, tidakkah kau tahu kau ni, aku cipta kau bukan main-main dan kau akan dikembalikan kepada aku. Ingat tu. Artinya apa benda baik walaupun sebesar habuk benda baik akan diberikan jalan. Buat silap walaupun sebesar habuk akan dihukum. So, oleh kerana kita ni penting untuk dunia, kita ni sebenarnya tanpa kita dunia tak cantik. Jadi kita kena fikirlah Ramadan sebagai asasnya. Kalau aku ni penting untuk dunia, apakah sumbangan aku pada dunia? Okeylah, dalam konteks yang paling asas, kalau aku nak jadi aset kepada dunia, itulah yang selalu Abah Sabu sebut di mana-mana, jadilah orang yang baik. Bila kita jadi orang baik, kita akan jadi aset kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, pada dunia. Jadi orang baik. Sebab orang yang baik ni akan jadi asas kepada, orang yang baik jadi asas kepada anak yang baik, suami yang baik, pekerja yang baik, pemimpin yang baik. Apa-apa pun yang baik bermula daripada orang yang baik. Jadi kalau kita orang jahat, jadi anak, takkan jadi anak yang baik kalau kita jahat. Jadi suami, jadi isteri, jadi jiran, jadi kawan, jadi abang, jadi kakak, jadi citizen, jadi warga negara. Jadi asas untuk jadi aset ialah jadi orang yang terbaik. Balik pada isu asas, ya. Kenapa kita tak bahagia? Sebab kita tak bertemu dengan tujuan hidup kita yang sebenar, our true calling. So check balik. Aku nak jadi orang baik dulu, lepas tu aku nak jadi seseorang yang menyebabkan aku sangat bahagia melakukan perkara itu, kerja itu, tanggungjawab itu. Aku mudah belajar tentang bidang itu. Aku dapat kepuasan bila buat melakukannya. Dan aku bertambah rapat dengan Allah, bertambah dekat dengan Allah. Kita bertakarub dengan Allah, makin rapat dengan Allah. Dan aku ramai kawan dan kenalan, networking dalam bidang itu. That is our true calling. Sebagai kata tu, asas-asas kriteria. Macam nak tahu kita punya true calling. So sebabnya it takes a thief to catch a thief. Ya, nak tangkap pencuri atau pencuri kena berkawan, ya, dengan pencuri. Pencuri juga yang kenal pencuri. Jadi artinya kalau orang nak jadi polis, kena berkawan dengan pencuri, fikir macam penyamun, maka dia mudah nak jadi polis yang terbaik. Kalau faham lah. Kalau faham. Ya, it takes a thief to catch a thief. Jadi polis, orang yang nak tangkap pencuri kena fikir macam pencuri. Ya. Tapi itulah. Tapi dalam konteks memang ada orang begitu. Memang dia dicipta oleh Allah untuk jadi macam Sherlock Holmes. Walaupun itu semua satu dongeng, tetapi ia sebagai satu ibrah, pengajaran, ya. Bijaknya, hebatnya, ya. Thomas Edison Allah cipta untuk telah mencipta beribu ciptaan, beribu, ya, dia punya patent, ya. Tetapi yang kita kenal 1-2.